Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar tahun 5 Abu Bakar dan 5 Umar. Pada minggu lepas kita telah pelajari 3 orang Rasul yang digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. InsyaAllah pada minggu ini kita sambung lagi 2 orang Rasul yang digelar Ulul Azmi, iaitu yang pertama Nabi Isa alaihi salam dan yang terakhir junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam. Mesti murid-murid pernah mendengar nama baginda Nabi Isa alaihi salam. Salah satu tanda besar hari kiamat akan muncul apabila Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan semula Nabi Isa alaihi salam ke atas muka bumi ini. Nabi Isa alaihi salam merupakan putra kepada Maryam binti Imran. Mesti pernah dengar juga dalam Al-Quran terdapat surah Maryam. Dengan kuasa Allah, malaikat Jibril meniupkan roh suci ke dalam rahim Maryam, lalu lahirnya Nabi Isa. Baginda tabah menghadapi tomahan masyarakat kerana dilahirkan tanpa bapa. Kisahnya Nabi Isa ini, beliau lahir daripada rahim seorang perempuan yang bernama Maryam, yang mana Maryam ini tidak pernah bersuami. Dan apabila Nabi Isa dilahirkan daripada rahim Maryam, maka masyarakat sekeliling menghina, mengutuk dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan tomahan. Sehingga kan Maryam digelar sebagai seorang perempuan yang murahan kerana telah berzina sehingga melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahawa walaupun seorang perempuan itu tidak bersuami, tetapi apabila Allah berkehendakkan sesuatu itu terjadi, maka dia boleh terjadi. Tetapi itu pada ketika itulah, pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Kalau berlaku pada kita pada hari ini, mungkin kita bukan siapa-siapa yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana agak mustahil sekiranya seorang perempuan melahirkan zuriat ataupun anak tanpa seorang suami yang halal. Jika berlaku pada hari ini, kebanyakannya yang berlaku adalah berlakunya yang tidak baik, iaitu yang kita panggil sebagai zina. Wa na'udzubillah. Baginda diutuskan kepada Nabi Israel, kepada Bani Israel, dan di antara keistimewaan baginda ialah boleh bercakap semasa bayi. Kalau kita keluar daripada perut ibu, yang pertama mungkin mata terkebil-kebil dan akhirnya menangis, tetapi Nabi Isa alaihi salam keluar sahaja, beliau boleh bercakap, baginda boleh bercakap. Semasa bayi lagi sudah lancar bercakap. Hanya segelintir umatnya yang beriman, manakala kaumnya yang ingkar berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Begitu beratnya dugaan yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Sudahlah dituduh sebagai anak seorang penzina kerana lahir tanpa bapa. Kemudian diuji pula dengan hamba ataupun umatnya yang ingkar, yang tidak patuh dan ingin pula membunuh baginda. Namun Allah telah menyelamatkan baginda dengan mengangkatnya ke langit dan akan diturunkan kembali ke bumi untuk menegakkan kebenaran ajaran Islam kelak. Itulah salah satu tanda kiamat besar apabila Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan semula ke bumi ini. Seterusnya, Rasul Ulul Azmi yang terakhir, iaitu Nabi yang kita sayang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Baginda berasal dari keturunan Bani Hashim daripada kabilah Quraisy. Baginda dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Bapaknya Abdullah meninggal dunia sewaktu baginda masih dalam kandungan. Kemudian diuji pula dengan ibunya, iaitu Siti Aminah. Apabila Siti Aminah meninggal sewaktu baginda masih kecil. Begitu hebatnya ujian yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW kerana sejak kecil telah bergelar anak yatim piatu. Kalau kita berada di tempat baginda, mungkin kita adalah orang yang paling sedih kerana diuji kehilangan ibu dan ayah.
dan tidak sempat membesar bersama kelibat ibu dan ayah, tetapi ujian kepada baginda Rasulullah SAW yang menyebabkan beliau menjadi seorang insan yang tabah, kuat kerana berjaya menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang jujur, amanah dan berbudi pekerti. Ini dapat dibuktikan apabila baginda membantu pakciknya dalam berurus niaga. Baginda seorang yang jujur, tidak pernah menipu dalam timbangan barang-barang jualan. Begitu juga dengan amanah, apa yang diberikan kepada beliau dijaga dengan baik dan mempunyai budi pekerti yang baik, walaupun ada orang kafir Quraisy yang membuat perkara yang tidak baik kepada baginda, tetapi baginda tidak pernah membalas dengan keburukan. Contohnya seperti seorang nenek tua yang sentiasa membaling sampah, membaling najis dan sebagainya apabila Rasulullah SAW lalu di hadapan rumahnya, tetapi baginda tidak pernah membalas keburukan itu dengan keburukan. Malahan apabila nenek tua itu sakit, baginda lah orang yang pertama yang merawat dan menjenguk nenek tua tersebut, sehingga kan nenek tua itu menangis kerana dia telah banyak melakukan keburukan dan kejahatan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi di saat beliau dalam kesusahan, baginda Rasulullah SAW lah yang datang menziarahinya. Begitu mulianya akhlak budi pekerti Rasulullah SAW, sehingga perbuatan baginda itu dia digelar sebagai Al-Amin oleh masyarakat Arab Quraisy. Namun baginda menanggung penentangan yang hebat daripada kaum kafir Quraisy, khususnya daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abdullah bin Abi bin Salul. Sehingga kan kita pernah dengar Abu Lahab ini ada surahnya, yaitu surah Al-Lahab. Tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Begitu zalimnya Abu Lahab ketika itu, sehingga diwujudkan surah untuk mengingati tentang pengajaran Abu Lahab. Baginda juga menghadapi ancaman daripada penduduk Makkah selama 13 tahun menjadi nabi, serta menghadapi tentangan puak Yahudi, yaitu Bani Khuzairah, Bani Nadir dan Bani Qaniqa di Madinah. Sepanjang perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala, dakwah tentang Islam, sepanjang itulah baginda menghadapi ancaman dan menghadapi ujian daripada masyarakat sekeliling, sehinggalah hari ini Islam itu diangkat dengan setinggi-tingginya. Sehingga di saat akhir hayatnya baginda menyebut ummati, ummati, ummati. Baginda tidak memikirkan tentang diri sendiri. Di saat baginda menghadapi sakaratul maut, yang tidak lekang daripada bibir baginda adalah umatku, umatku, umatku. Begitu baginda merisaukan keadaan umat yang bakal ditinggalkan. Tetapi lihatlah keadaan kita pada hari ini. Jika kita lihat, baginda lah yang paling sedih melihat keadaan hari ini, yang mana kita masih sibuk dengan hiburan, masih sibuk dengan dunia yang sudah hampir kepada penghujungnya. Semoga-moga kitalah insan yang bertuah yang bakal mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Jadi jangan lupa untuk kita sentiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari. Jadikan rutin zikir kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan syafaat selawat itulah yang akan membantu kita di akhirat kelak, insya-Allah. Maka berakhirlah sudah bab 7, iaitu Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kesimpulan yang kita boleh perolehi daripada bab Rasul Ulul Azmi ini, iaitu di kalangan para nabi dan rasul itu terdapat 5 daripada mereka digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Kita imbas semula dari yang pertama,
yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapat gelaran kerana kesabaran dan kecekalan mereka menghadapi pelbagai rintangan dan dugaan di dalam menjalankan tugas kenabiannya. Oleh itu, kita sewajarnya bersungguh-sungguh mencontohi sifat sabar dan cekal mereka ini dalam kehidupan seharian kita. Kalau para nabi mampu bersabar dengan ujian yang besar, apa sangatlah ujian yang kita hadapi pada hari ini sehingga kan kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Selepas ini kita hampir kepada penghujung PDPR. Tidak lama lagi kita akan kembali bersua muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.